Masih bersama berita perdana. Pembudayaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu diperhebat. Tidak kira latar kaum, budaya dan agama, kesemuanya memikul tanggungjawab sama sebagai bukti kesetiaan kepada negara. Kita ikuti temu bual eksklusif wartawan Atika Ismail bersama pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Bahasa Melayu and also English. Bahasa Melayu, ya. Mandarin sama Kek. English. Mostly English. Bahasa Melayu sama Tamil juga. English. Bahasa pun ada. Penting sebab kita orang rakyat Malaysia kan memang penting untuk tahu bahasa Malaysia lah sebenarnya. Tapi kita pun tak boleh tinggalkan bahasa lain untuk bersaing dengan negara luar. Bahasa Melayu penting, tapi it depends on the sector. Macam government sector, kita penting bahasa Melayu tu. But untuk sektor swasta, kita lebih banyak guna English. Malaysia mesti mau penting bahasa Melayu mau cakap. Penting. Pasal kita ada 3 bangsa kan. Kalau cakap bahasa Malaysia, semua orang faham. Berdasarkan kajian sarjana antarabangsa, bahasa Melayu mula menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan dan perhubungan masyarakat lama sebelum Masihi. Secara jelas, fakta itu direkodkan oleh sarjana Buddha Pendeta I Ching yang hadir ke alam Melayu sebelum bermukim di ibu negara Sriwijaya pada abad ke-7 Masihi. Bahasa Melayu sekurang-kurangnya pada abad awal-awal abad Masihi hingga abad ke-7 itu sudah menjadi bahasa yang mula bersifat antarabangsa, lingua franca, dengan ada kerajaan Melayu Champa, kerajaan Melayu Punan, kerajaan Melayu Langkasuka, yang paling besar adalah kerajaan Melayu Sriwijaya pada abad ke-7. Sejak negara bebas daripada pemerintahan British, bahasa Melayu dilihat mula mendapat tempat dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran, pendidikan dan media massa. Demikian juga soal PBT, tempat awam. Kita sudah memperjuangkan bahawa tempat awam mesti menggambarkan citra atau imej kebangsaan, terutama dalam konteks penggunaan bahasa kebangsaan. Sudah ada undang-undang ciri pengikhlanan pengutamaan bahasa Melayu. Jadi bahasa lain boleh digunakan. Itu antara faktor lah kalau dikatakan mengapa dan pada kita menyaksikan peningkatan bahasa Melayu, tetapi juga kita menyaksikan kekangan bahasa Melayu itu tampak kadang-kadang diremehkan dalam berbagai bidang. Selain itu, globalisasi yang menuntut kita menguasai serta fasih bertutur bahasa asing tidak sewajarnya menjadi alasan untuk kita tidak mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Pada hemat saya, globalisasi tidak patut memberikan tekanan. Itu dijadikan suatu harapan dan suatu peluang. Saya pernah menjadi profesor tamu di Goethe Universität Frankfurt, Jerman. Saya pernah juga melakukan tinjauan ilmiah, kerjasama ilmiah di Perancis, di Belanda, di Jerman, di China, di Korea Selatan, di Jepun dan beberapa buah negara lain. Mereka sebetulnya lebih banyak terlibat dengan globalisasi. Tetapi mengapa justru negara-negara itu masih tetap dapat mempertahankan bahasa kebangsaan? Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Mendidik anak bangsa menguasai bahasa Melayu perlu bermula pendidikan dari rumah, dan ia sudah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan Pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Justru sentimen dan mentaliti bahawa bahasa Melayu hanya untuk kaum Melayu perlu dihapuskan segera kerana ia ternyata milik semua kaum di Malaysia dan perlu diangkat martabatnya. Atika Ismail, Berita RTM.